Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun pada tengah hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih pada semua muslimin muslimat yang hadir pada tengah hari ini, yang menonton live. Terima kasih banyak. Dan seperti biasa, mohon jasa baik anda semua untuk kita pakat-pakat share, pakat-pakat kongsikan live kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan lebih ramai lagi rakan-rakan kita di luar sana yang dapat join sekali, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada tengah hari ini saya nak bacakan satu ayat, dua ayat daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang insya-Allah selalu kita baca, selalu kita dengar. Antaranya dalam surah Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ali Imran 133. Wasari'u maknanya dan bersegeralah kamu, berlumba-lumbalah kamu, ataupun cepat-cepatlah kamu. Jangan berlengah-lengah, jangan bertangguh-tangguh. Jangan berlengah, jangan bertangguh, cepat-cepat. Arab panggil surah. Jadi Allah suruh kita bersegera. Bersegera ke mana? Ila maghfiratin min rabbikum. Segera dalam mencari keampunan daripada Allah. Allah suruh kita bersegera, Allah suruh kita cepat-cepat cari keampunan Dia, bertaubat pada Dia, minta ampun dengan Dia, menyesal dengan Dia. Benda ini
persoalan taubat ini Allah suruh kita segera. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tidak tahu ajal maut kita bila. Kita tidak tahu bila kita akan dimatikan. Dan di mana kita akan mati. Punca kita mati, kita tidak tahu. Yang kita tahu, kita akan mati. Yang kita yakin, satu hari besok, kita yang bernyawa semua ni akan sampai saat dimatikan oleh Allah. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, segeralah kita mohon keampunan daripada Allah. Kita bertaubat, kita menyesal, kita merayu, kita merintih, kita menangis. Bila nak buat benda-benda ni? Sekarang. Semasa kita masih ada nyawa, kita masih hidup. Sebab saya dah sebut, ialah banyak kali juga, ustaz-ustaz lain pun saya rasa sebut benda yang sama, iaitu tidak ada suatu nilai yang paling terbaik, suatu nikmat, satu hadiah yang paling agung yang Allah Ta'ala berikan pada manusia, terutama pada hari kita dimatikan Allah. Apabila kata ulama, pada hari kita dimatikan oleh Allah, kita dapat dua perkara ini yang saya akan sebutkan nanti. Maka di saat itu, kematian kita dianggap kematian yang sangat berharga, kematian yang sangat-sangat beruntung, mati yang membahagiakan pemiliknya itu. Kalau pada hari kita mati, kata ulama, kita dapat dua benda ini. Yang pertama, Allah ampunkan segala dosa kita. Itu dah cukup membahagiakan kita, tuan-tuan. Poin dia, kalau hebat macam mana pun manusia atas dunia ni, Allah, dia mati, Allah tak apa dosa. Tak ada apa cerita, tuan. Kita kaya ke, kita berpengaruh ke, kita ustaz ke, kita ulama sekalipun, pada hari kita mati, Allah tak ampunkan dosa kita, habis cerita. Dah, ceritanya, na'udzubillah, api neraka Allah. Jadi sebab itulah ayat 133 tadi, Ali Imran, Allah pesan, suruh kita cepat-cepat bertaubat, cepat-cepat minta ampun, cepat-cepat menyesal. Sebab ulama kata saat bahagia untuk manusia pada hari mati, nombor satu, bila Allah ampunkan dosa kita. Wa man yaghfiruz dzunuba illallah. Dalam satu ayat lain Allah sebut, dan tidak adalah yang mampu mengampunkan dosa kamu kecuali Allah. Betul, kita tidak nafi kalau dengan manusia kita kena minta maaf dengan manusia. Tapi dosa-dosa kita yang lain dengan Allah ni, manusia tak boleh ampunkan. Dosa kita tak semayang, itu dosa kita dengan Allah. Dosa dedah aurat kita dengan Allah. Dosa dengan apa lagi? Dosa kita tak pergi haji secara sengaja dan mampu, itu kita dengan Allah. Tak puasa Ramadan, itu dosa kita dengan Allah. Allah saja kata, akulah yang mampu mengampunkan segala dosa kamu. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, para sahabat sekalian, bayangkan, na'udzubillah, pada hari mati, seorang manusia itu Allah tak ampunkan dosa dia. Mana nak pergi, kan? Kita akan bangkit pergi akhirat. Kita semua akan berasak, bersusah payah, menderita di padang mahsyar. Dahlah menderita, Allah tak ampun pula dosa, tuan. Na'udzubillah. Dan yang kedua, kata ulama, berbahagianya manusia pada hari dia mati besok,
selain Allah hapuskan segala dosa. Yang kedua, apabila kita mati, Allah redha dengan kita. Tuan-tuan, ini kira habis cerita. Kalau satu orang hamba Allah tu mati, pada hari dia mati, Allah hapus dosa dia semua dan Allah redha dengan dia. Saya berani cakap lah tuan-tuan, confirm syurga Allah. Tu je cerita ni. InsyaAllah dia akan masuk ke dalam syurga Allah. Bukan saya yang confirmkan. Saya berani cakap confirm syurga. Sebab nak masuk syurga kena dapat redha Allah. Yang kita doa malam-malam tarawih dulu ni, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon redha Engkau dan syurga. Sebab nak masuk syurga, kata Nabi, adalah faktornya Allah redha dengan kita. Redha ni makna Allah setuju, Allah suka, Allah sayang, Allah berkenan dengan kita. Dia bagi syurga. Nabi pun dah pernah sebut, kamu akan masuk syurga bukan kerana hebatnya amalan yang kamu buat. Kita masuk syurga bukan faktor amalan, tetapi kita masuk syurga kerana Allah redha. Allah redha. Oh, kalau macam tu tak payah beramal. Nanti keluar ajaran sesat. Tu hari ada makcik tu. Kan, keluar pula makcik mana pula kan. Jadi bukanlah tak payah beramal. Memang betul lah Nabi kata kamu masuk syurga bukan kerana amalan, tapi kerana Allah redha. Oh, nanti ada orang pusing pula. Dia kata tak payah beramal lah Ustaz. Beramal pun tak boleh masuk syurga. Poin dia sekarang nak cari redha Allah. Dan untuk mendapatkan redha Allah, kita kena dengar cakap Allah. So antara cakap Allah, pesanan Allah, semayang. Allah kata kamu kena semayang, kamu kena puasa, kamu kena itu, kamu kena ini, yang ni jangan buat, jangan buat, yang ni kena buat. So pusing-pusing pun nak tak nak, sebenarnya kena beramal juga. Tetapi bukanlah amalan itu banyak sikit yang menentukan syurga, bukan. Tuan-tuan, kalau nak compare amalan sikit banyak masuk syurga, umat dulu lagi banyak amalan kan. Umur berapa ratus tahun. Kalau compare lah umur dah, zaman Firaun 500 tahun selamba ya. Walaupun hari-hari Isap vape, hidup lama 500 tahun. Ada ke vape zaman Firaun aku tak tahulah. Maknanya nak suruh tuan-tuan berhentilah, itu cerita. Jadi tuan-tuan, kalau compare umur, kita kalah. Umat Rasulullah 60 ke 70, dapatlah Isra sikit 90 kan. Jadi ahli parlimen lagi okey lah. Walaupun dah tak ada Perdana Menteri kan. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau compare umur dengan umat dulu, kita kalah. Compare amalan dengan amalan para sahabat Nabi, kita kalah. Kita ni bangun malam pun belum tentu pagi tadi mungkinlah bangun kan, pasal punca ada punca lain. Hujung 6. Jadi tuan-tuan, kita saja nak bangkit belum tentu. Saja-saja hari ni nak puasa sunat belum tentu tuan. Air kotak susun ni mengganggu kita punya konsentrasi puasa. Mencabar lah. Jadi cerita dia, saya ambil satu contoh tabi'in lah. Tabi'in ni siapa? Generasi yang hidup selepas Rasulullah wafat. Yang hidup masa Nabi hidup, maknanya itu sahabat lah. Syarat dia beriman apa semua kan. Dan biasanya katalah hari ni Nabi wafat, tengah hari ni Nabi wafat, petang ni lahir satu baby. Itu namanya tabi'in. Dia bukan sahabat lah, itu namanya tabi'in. Dan kebiasaannya tabi'in dididik oleh generasi sahabat. Tabi'in ni sahabat Nabi yang tarbiyah mereka. Nabi dah tak ada, Nabi dah wafat. Jadi ada seorang tabi'in, saya nama tak ingat tuan, tapi kisah dia menarik. Satu hari, saya selalu cerita benda ni sebagai motivasi kita. Satu hari tabi'in ni dia sakit.
macam demam ke apa, tak tahulah, sakit terbaring gitu. Lepas tu adalah 2-3 sahabat Nabi pergi ziarah kan, pergi ziarah. Sahabat Nabi pergi ziarah tabi'in tu. Jadi bila pergi ziarah dia menangis. Tabi'in tu dia menangis. Sahabat Nabi kata, buat apa? Pasal apa menangis? Sepatutnya gembira. Dah orang datang, kau sakit, orang datang ziarah, patut kau suka, seronok dah. Ni menangis pula pasal apa? Dia kata, aku suka kau orang datang. Kau ziarah aku ni, aku sebenarnya suka. Aku menangis ni sebab lain. Aku menangis ni sebab lain. Dah, sebab apa? Sebab kata tabi'in ni, aku menangis kerana bila aku sakit macam ni, aku tak boleh melakukan ibadah-ibadah sunat aku seperti mana ketika aku sihat. Jumlah tu aku dah tak boleh buat bagi sama. Contoh dia kata, masa aku sihat, aku boleh semayang sunat banyak ni. Lalu sahabat Nabi tanya, masa sakit boleh semayang sunat banyak mana? Dia kata separuh. Sahabat Nabi tanya, masa sihat berapa semayang sunat? Berapa rakaat sehari? Masa sakit terentang ni berapa rakaat pula? Dia kata, masa aku sihat dulu sebelum sakit ni, setiap hari aku akan sembahyang sunat 300 rakaat. Dan masa aku sakit terbaring ni boleh separuh. Allahu Akbar. Separuh tu 150 rakaat kan? Lebih kurang. Kita dengar terus sakit. So, masa sakit haram tak ada rakaat pun saya lah. Tuan-tuan mungkin lah wali-wali kan, boleh buat. Saya kalau demam-demam pun tak larat, mungkin salam je lah sembahyang sunat lah. Sembahyang fardu gagah. Tu kita kata nak compare dengan ulama' dulu, sahabat Nabi dulu, generasi awal, as-sabiqunal awalun. Kalau compare itu, kita jauh syurga kita. Kalau compare masuk syurga kerana amalan, jauh kita. Kalau ada syurga nombor 100, rasanya nombor 100 kita dapat. Syurga yang paling bawah sekali, yang ke 100. Yang satu Firdaus tak tahulah macam mana. Sebab apa? Sebab kalau compare yang itu, bulan Ramadan, banyak riwayat meriwayatkan, cerita yang mengesah dan meriwayatkan Al-Imam Asy-Syafi'i sepanjang Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Dan riwayat yang kuat menyebut 60 kali khatam Quran itu di luar solat. Bukan baca masa tarawih tu. Kan? Baca tarawih pun dah hebat. Ini luar solat tuan. Sepanjang Ramadan, Imam Syafi'i mampu menghatamkan Quran 60 kali. Maknanya satu hari 2 kali khatam. Kita sebulan sekali khatam pun kira buat kenduri besar-besaran kan? Dengan pulut kuning, dengan kain pelikat gajah duduk hadiah dah, kain batik Langkawi. Tuan-tuan, sebulan Ramadan sekali khatam aja. Tu pun rasa dah, syurga Firdaus lah aku ni. No, Imam Syafi'i 60 kali tuan. Nampak? Sebab itu, tuan-tuan jangan gusar kalau ibadah kita sikit. Allah Ustaz, saya boleh buat banyak ni Ustaz. Puasa sunat pun musim-musim tertentu je Ustaz. Bila ada hari Arafah, saya puasa Ustaz. Nisfu Syakban, saya cuba puasa. Hari putih sikit-sikit Ustaz. Kadang hari hitam je jadinya, tak puasa. Kan gelap je hari tu. Jadi tuan-tuan, tak apa. Yang penting, amalan fardu jangan tinggal. Itu saja. Amalan sunat ni kita top up. Sebab itu tuan-tuan, 2 benda ni, pada hari kita mati tu, kalau kita dapat 2 ni, lega banyak tu. Saya ulang balik. Yang pertama, Allah ampunkan dosa kita. Allah Ta'ala. Yang kedua, redha dengan roh kita. Allah redha dengan roh kita. Dia suka dengan kita. Bila suka tuan, tak minta pun dapat. Kan? Bila cerita suka ni, kita tak minta pun dapat. Macam kita lah, mak ayah kita suka dengan kita, kita tak minta pun kita dapat. Kalau mak ayah kita tak berkenan kita, minta banyak kali pun belum tentu dapat. Ataupun minta tapi soal jawabnya punyalah banyak. Masa kita kecil kan, kita nakal,
Mak minta RM2. Mak tanya, buat apa RM2? Nak pergi kedai. Kedai mana? Tu kedai hujung. Nak beli apa? Dah 3 soalan. Kan? Nak beli pensel. Pensel apa kau nak beli? Bukan ada pensel dalam box. Tanya lah kali haram tak dapat kan. Tu ustaz tu minta tu. Dah, tapi anak kesayangan ni dia melintas saja. Dia tak minta. Ambil RM2. Buat apa mak? Ambil lah. Dah. Pasal mak kita sayang kita. Tak minta pun dapat. Allah pun, saya kata lebih kurang tu. Saya kira kan kata menyamakan manusia dengan Allah pula. Dah lah maksud dia. Allah pun lebih kurang macam tu. Maknanya dia sayang kat kita, kita tak minta pun. Kadang-kadang kita doa, ya Allah masuklah aku dalam syurga. Kita tak minta pun syurga Firdaus, tapi dia bagi. Banyak benda kita tak minta tuan. Ada orang doa hari-hari, ya Allah besok pagi kau terbitkanlah matahari kat kami. Ada? Tak ada tuan. Siapa ada doa minta matahari terbit tiap hari, jumpa saya bagi hadiah. Tak ada tuan. Ataupun ya Allah besok cukuplah oksigen untuk kami. Sekarang ni masalah oksigen tu. Kan orang COVID ni oksigen tak cukup. Jadi kita ada doa minta, ya Allah bagilah oksigen aku cukup untuk hari ni. Tak pernah tuan-tuan. Tapi Allah bagi kan. Dia bagi. Kita tengah melawan pun boleh menyawa kan. Orang tengah masuk tu kedai nombor, dia nombor dah buka. Oh dah, tuan-tuan tahu pula. Ambil tahu kan, dah fasa 3 ni kan. Selangor pun nak naik fasa 3 besok ni. Jadi orang sedang beratur beli nombor, tengah berjudi, tengah berzina, elok je bernafas. Baik Allah Ta'ala ni, baik tuan, sangat baik. Jadi sebab itu Allah pesan ayat tadi. Allah kata, bersegeralah kamu cari keampunan Allah, cari kemaafan Allah, minta maghfirah daripada dia, daripada Tuhan kamu. Dan Allah kata, aku telah menyediakan syurga dengan keluasan seluas langit dan bumi untuk orang yang bertakwa. Ini dia panggil ganjaran. Sebab manusia ni Allah tahu. Allah buat kita tuan-tuan. Allah tahu kuat lemah kita di mana. Manusia ni bila ada offer, ada ganjaran, ada tawaran, semangat dia jadi lain. Semangat dia jadi lain. Kalau Allah kata kamu semayang je, tak ada apa ke, semayang je, jadi taat aja, pahala pun Allah tak sebut, dapat syurga bidadari pun Allah tak sebut. Dah macam enggak kita nak semayang pun. Tapi bila ada cerita-cerita ganjaran itu, semangat tu jadi kuat. Sebab itu bila kita tanya, pasal apa awak semayang? Saya nak dapat pahala ustaz. Kan? Boleh tak jawab gitu? Ulama kata boleh. Sebagai orang awam, jawapannya boleh. Pasal apa semayang beria sangat? Saya nak masuk syurga ustaz. Sebab Allah dah janji syurga. Boleh. Tapi wali-wali, orang-orang hebat, dia jawab lain. Pasal apa semayang? Sebab ini perintah Allah. Dia jawab itu je. Kan? Dia jawab ini perintah Allah. Pasal apa semayang? Saya nak cari redha Allah. Jawapan tu tak sama dengan jawapan kita lah. Kita pasal apa semayang? Nak pahala, nak syurga, nak itu, nak ini. Kan? Sebab manusia ni bila ada tawaran, dia akan lebih bersemangat. Sebab itu di Dubai tuan. Di Dubai, bukan Malaysia, di Dubai. Dubai ni, siapa yang berjaya menurunkan berat badan? Terasa pula tu. Sebab itu Malaysia. Siapa yang berjaya menurunkan berat badan dalam jumlah tertentu lah. Kan? Tak kisahlah berapa lama pun, daripada katalah dia 100 kilo dapat turun contoh 70 kilo ataupun 80 kilo ke, hilang 20 kilo dalam masa beberapa bulan. Kerajaan dia bagi hadiah emas. Bagi hadiah emas, gold bar. Kan? Tak tahulah 1 gram ke berapa gram, tak tahulah. Tapi ada benda tu. Diorang offer macam tu. Jadi sebenarnya tujuan dia nak bagi rakyat dia sihat. Itu je. Sebab orang Arab kan darah kuat kan. Dia makan kuat, lepas tu jaga kesihatan tak berapa sangat. Jadi tu yang dia buat offer gitu. Dahsyat tuan.
Jadi bila ada tawaran, kita pun semangatlah nak diet. Macam itulah maksudnya. Jadi Allah pun sama. Dia buat syurga, lepas tu dia highlightkan sikit. Dia bukan cerita semua. Syurga ni dalam Quran cerita yang basic saja. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah kata dalam syurga ada sungai. Syurga tu di bawahnya mengalir sungai-sungai, di celah kebun-kebun yang indah. Allah highlightkan sikit. Dalam ayat tadi kita baca Allah kata wa jannatin arduhas samawati wal ard. Syurga tu aku buat, kata Allah, seluah langit dan seluah bumi. Luah langit dan luah bumi, tuan-tuan. Oi, kalau tak mau juga saya tak tahu, tuan. Tuan-tuan, seluah langit dan bumi. Kita dapat syurga besar Kuala Lumpur ni pun kira tahap gila babi kan, suka gila kan. Besar KL, besar Selangor lah kata, puas dah rasa besar dah tu dah. Tapi Allah terlalu baik, dia bagi luas muka bumi plus dengan luas 7 lapis langit. Allah, tuan-tuan, tak mau juga nak pilih ke ajaran Sonsang, tak tahulah, rugi kan. Islam ni dah mudah. Allah dah letak, kita slot in masuk, bismillah, jalan. Bukan suruh mereka benda pelik-pelik. Semayang dah ada etika, adab, cara. Rakaat dia pun dah cukup 17. Sudah, buat aja. Berzikir macam ni dah ada, selawat begini, baca Quran macam ni, kaedah ni, kaedah puasa sunat, semayang sunat. Ikut aja. Yang mereka-reka kan mimpi sampai kepada masyar. Lepas tu tahu pula nak mati kat mana. Allah, tuan-tuan. Ramai pula pengikut dah. 1,000 orang ikut secara online. Saya kuliah tengah hari ni, tuan, 45 orang je, tuan. Facebook, TikTok 41. Yang depan dua ni saya tak tahu berapa. Kan? Jadi tuan-tuan, tu ni kita nak bawa orang pergi syurga. Tak apa kerat yang tengok. Malam-malam live kalau di TikTok saya tengok, tuan, yang bukan-bukan je live ni. Beribu, belas ribu, puluh ribu. Dia pasang tripod ni pacak, bol lampu sikit, bentang tikar, tidur celah pokok pisang. Buat live tidur. Tak ada kerja. Yang menengok 13,000. Komen tak tu komen. Woi, bangun woi, ada ular tu. Pada kawan tu tak ada buat apa pun. Diam je, lantak korang lah kan. Dia pun tidur. 13,000. Buat live, tuan-tuan. Ni orang Siam, dia tak ada kerja. Kira beras. Tak ada kerja, kira beras. Beras. Ambil satu, asing. Buat live. 45,000 tengok. Aku buat live baru 40 orang je, tuan. Ya Allah, pening kepala, tuan. Buat live tidur, buat live cari hantu tengah malam. Mana tadi pun ada tak? Saya tengok cari hantu, tak ada kerja kan. Hantu pun dah pening, tak tahu nak lagi mana. Orang suruh cari redha Allah, tuan, bukan pergi cari hantu. Orang dah tak ada kerja akhir zaman, tuan. Dia buat live cari hantu lah, buat live yang bukan-bukan. Yang bukan-bukan dia ramai orang suka. Yang pelik-pelik kan. Buat video TikTok joget-joget, view ratus ribu. Yang kita bagi buat live ni, dakwah ni kan, bagi tahu ada 2 sifat yang Allah suka. Pagi tadi saya post, baru tak sampai 100 view. Yang buat pelik-pelik ni tak dan sejam 100k view. TikTok ni pun nak kena kan. Tapi tak boleh nak marah sebab kita tumpang rumah dia. Jadi kena ikut je lah apa yang dia nak kan. Jadi tuan-tuan, tu akhir zaman, tuan-tuan. Tak payah kita pelik-pelik sangat, tak payah. Benda dah ada, tuan. Lorong dah ada, acuannya dah ada. Kita just log in masuk, bismillah tawakal, jalan. Allah nak bagi syurga besar tu, tak mau kan. Kita tak sembang bidadari, kita belum sembang cawan-cawan dalam syurga, pelayan-pelayan syurga, belum sembang sungai dalam syurga. Belum sembang pelamin. Tuan-tuan dah lama tak naik pelamin kan? Baik mengaku cepat. Kan? Dah rindu sah Senggeletar musim-musim dah boleh kahwin. Cari penyakit. Nanti dia buat hujah, beras kita beli, ustaz. Hujah dia. Memang beras kau beli, yang masak bini kau kan. Jadi tuan-tuan,
dalam syurga ada pelamin. Alal araik. Allah kata nanti ahli syurga akan bersenang lenang di atas pelamin. Mereka memakai pakaian sutera yang berwarna hijau. Biru tak sebelah dulu. Hijau tuan-tuan. Syurga ni semua hijau. Kebanyakan hijau. Kan? Khudra, hadra, Allah sebut dalam Quran, min istabrak. Ada pakaian sutera, ada pelamin. Kita tak sembang lagi makanan dalam syurga. Cara nak order makan macam mana? Cara nak order ni senang kan? Tak payah ambil apps Lazada, Shopee ke, tak payah GrabFood, tak payah. Kan? Lintas saja burung merpati 3 rasa. Contohlah kan. Burung merpati 3 rasa. Terus siap. Dan ada riwayat pula, kita rasa kita nak makan dengan, katalah burung puyuh lah contohlah, eksotik sikit, burung puyuh ke, landak ke, yang jarang kita makan. Datang binatang di depan kita, dia tanya nak masak apa. Dia tanya kita tuan. Bukan tukang masak tanya, dah binatang tu tanya, kau nak apa? 3 rasa, masak kicap ke, lemak manis ke, gulai ke, rendang ke apa. Kita pun dengan nganga apa nak makan. Dia tak larat nak makan apa dia tuan. Punya banyak menu dah. Niat saja punyalah senang tuan-tuan. Tapi orang tak nak. Akhir zaman ni Nabi katalah, orang berebut yang benda bukan-bukan. Yang benda yang tidak-tidak, benda yang lara, benda yang sia-sia, benda yang tak faedah, itu yang orang berebut. Kan? Yang nak hala ke jalan agama macam ni lah. Macam ni, bukti dalam surau ni. Kan? Berapa orang? Ni kalau saya sebut jumlah kan, bocor rahsia dalam live ni. Baik, gelap kuat-kuat bagi nampak ramai. Kan? Jadi tuan-tuan tak apa. Yang penting, itu sebab kita buat live. Tuan-tuan, betul kan? Saya, walaupun dah boleh start kuliah fizikal macam ni, saya akan tetap buat live di mana-mana. Selagi line tu mengizinkan lah. Kan, Allah izin, line semua elok walaupun bawah tanah ni. Kan? Tapi Alhamdulillah. Sebab biar orang luar daripada Colan Tower ni dapat dengar. Kan? Ya, yelah, yang pejabat kita faham. Bukan semua yang datang bekerja kan. Ada yang masih di rumah dan sebagainya. Jadi yang datang-datang lah. Yang tak datang tu kita nak sebarkan selagi boleh. Kan? Sebab 2 tahun COVID ni dia ajar kita online. Dia mendidik kita macam mana nak hidup secara online. Sebab itu ada ustaz yang masih sampai hari ni dia tak erti buat online. Ada kan? Bukan kita nak merendah-rendah, tidak. Memang kebanyakannya ustaz yang all timer, old school. Ustaz-ustaz dah veteran-veteran kan. Ada saya jumpa, dia memang mengaku. Saya kata, ustaz PKP buat apa? Buat apa ustaz? Tak ada buat apa. Ustaz buat online. Oh, anda tak erti lah. Anda pernah sekali dah pacak tekan-tekan tak bercakap. Sebab tak ada orang ustaz. Dah depan kita seorang dengan telefon kan. Mana ada orang depan kita kat rumah. Habis tinggi pun anak bini je. Oh, dia kata anak tak erti ustaz. Anak sanggup pergi surau masjid kata. Tapi dah masa tu surau masjid pula tak buka. Nak buat macam mana? Jadi terpaksa mengonlinekan diri tuan. Rupanya banyak juga kelebihan online ni. Kan, dakwah kita sampai. Kadang-kadang online yang kita buat ni orang bukan Islam yang tengok. Ada, saya tengok dalam TikTok saya pun ada orang bukan Islam, Krishna Venu nama dia, India tuan. Setiap kali, adalah beberapa kali saya live dia masuk. Yang dahsyatnya Hindu ni, dia apa saya cerita, dia terus link dengan ayat Quran. Mula-mula saya tak perasan nama dia Krishna Venu tu. Saya ingat budak Melayu kita. Tak perasan kan, nama tak nampak sangat. Lepas tu saya sebut, katalah kita kena sembah Allah. Dia bawa masuk ayat, translate lah bahasa Melayu. Dia ni siapa Muhammad ni? Lepas tu kita sebut ayat ni, cerita, dia pun link balik ayat. Kita orang Islam kena masuk surah apa. Lain sekali bawa perasan tuan, India tuan. Kan? Dan kita pun sebut lah, kita doakan kawan kita ni mudah-mudahan dapat hidayah. Dia pula jawab, insya-Allah ustaz. Dia pula komen kat dalam tu, insya-Allah ustaz kata. Sudahlah. Kan, kita aminkan dia tuan. Jadi sebab itu untungnya pula online kan. Satu dunia boleh tengok. Walau di mana saja mereka berada lah. Jadi ingat, Allah pesan pada kita ambil peluang berlumba-lumba.
Tengok tuan, baru je saya sebut tu, daripada Thailand. Daripada Thailand tuan, tapi cakap Melayu. Saya macam kenal ni. Kan? Daripada Thailand. Sebab tulisan bergulung. Bergulung Thailand tu. Tapi tulis Melayu, mungkin game Patani. Jadi tuan-tuan, Allah pesan bersegera. Sebab apa? Sebab Allah kata aku dah siapkan syurga yang sangat hebat. Dan di hujung ayat itu Allah kata uiddat lil muttaqin. Aku siapkan syurga ini, kata Allah, lil muttaqin, untuk orang yang benar-benar bertakwa, orang yang benar-benar beriman, orang yang benar-benar ikut cakap aku, orang yang benar-benar ikut nasihat aku, yang tak langgar perintah aku, yang ikut dia apa aku suruh. Allah kata aku bagi syurga pada dia. Dan kita kena ingat satu benda tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, syurga ni ceritanya selama-lamanya, dan neraka juga wala'iyyazubillah selama-lamanya. Selama-lamanya ni tuan-tuan, dia tidak ada ayat, dia tidak ada pengakhiran. Kadang-kadang saya pernah kerja kecil dulu kan, saya mikir masa tu dah jas 1 jas 2 kan. Saya kata macam mana lah besok dekat akhirat. Selama-lama tu saya tak boleh bayang macam mana tu. Saya menangis masa tu, budak-budak kan. Kita mikir dengan kepala otak budak-budak masa tu. Masuk neraka selama-lama tuan, selama-lama. Bayang Firaun, Abu Jahal, Abu Lahab, geng-geng yang melawan Nabi-Nabi dulu, masuk neraka selama-lamanya. Dahlah neraka tu api, lepas tu panas, dan lagi mengerikan tuan-tuan. Saya baca dalam hadis, dalam buku tajuknya Malaikat Malik, penjaga api neraka. Tebal buku ni. Rupa-rupanya tuan-tuan, dalam neraka tu gelap. Dia bukan cerah macam ni kan. Kita kalau rumah black out pun dah sesak nafas. Dah tengah-tengah tengok game, pum, padam. Dah lah baru nak skor, minit 95 kan. Pum, padam. Ni tak ada kena-mengena mana-mana lah kan. Padam tuan-tuan. Padam lampu, Allah, kita punya tiba-tiba tercungap lah, sesak nafas. Bayang, dalam gelap api, dalam gelap, lepas tu kena bakar pula. Macam dalam oven tu. Macam dalam oven. Cerita oven tu 70 kali ganda lebih sejuk daripada api neraka. Sebab api neraka 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia. Bayangkan dengan gelap, dengan terbakar, dengan dalam jurang, dengan 1100 seksaan lain, kali jengking lah apa semua. Allah tuan-tuan. Makna katanya apa? Tak berbaloi tuan. Tak padan. Langgar perintah Allah sikit, melawan sikit, membawang sikit, makan rasuah sikit, fitnah orang sikit, lepas tu masuk neraka selama-lama tuan. Memang tak padan. Rugi kita. Jadi biarlah kita insya-Allah terus ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Jangan tak apa Ustaz, transit sekejap je, tahan lah. Ayat kau tu macam dah biasa kena bakar je. Kan? Dia kata tak apa Ustaz, sebab kawan saya pernah sebut macam tu masa saya tingkatan 3. Tak tahulah mana dah kawan tu kan. Mudah-mudahan hidup lagi insya-Allah. Bukan saya doakan dia mati tak. Sama bayar dengan saya, satu kelas dengan saya. Dia kata apa? Dia kata Rahim, kita ni besok yang jahat kita pun masuk neraka tu. Lepas tu ada iman, kita akan masuk syurga. Statement tu betul. Tapi yang tak tahan tu, dia kata nanti kita masuk neraka, tahanlah sekejap. Tahanlah sikit katanya. Oh, ingat boleh tahan kan tuan. Kena api dapur, potong rokok pun meloncat. Kan, main bunga api pun meloncat kan. Masa saya darjah 6 ke darjah apa, main bunga api yang satu yang besi tu, satu yang kertas yang patah-patah itu boleh baling kan ni. Yang jalur pemegang ni berasap tu, asap banyak. Bunga api apa entah nama dia zaman dulu. Saya main tu masa tu orang pergi sembang tarawih. Kan masa tu bulan puasa kan main bunga api. Kita patah-patah siap-siap tuan. Patah-patah siap-siap, saya masuk dalam kocek macam Melayu. Buat stop. Jadi senang tu ambil boom, pegang apa buat nyamuk kan. Memang pengalaman zaman tu lah. Macam rasa berjihad tu masa tu. Jadi tak macam mana tuan. Ni dah selonggok dalam poket baju Melayu ni. Tahu-tahu saya cucuh, terlepas tuan, masuk dalam poket tu.
Tembakau tu berlubang. Mujur tak ke bawah sikit, tidak. Habis apa cerita pun tak boleh buat. Kat poket je Melayu tu. Kan? Jadi tembakau masa tu. Dah seronok zaman budak-budak. Jadi kita nak sebutnya apa? Syurga, neraka, kalau api tu pun tak boleh tahan tuan. Api cucur rokok pun tak boleh tahan. Kena terpijak ubat nyamuk zaman Fumakila tu kan. Terpijak-pijak ubat nyamuk tu pun dah melecur kaki. Bayang terbakar 24 jam non-stop. Kalau tak keluar selama-lama, tuan-tuan nak imagine macam mana? Memang teruk. Jadi sebab itu, apa yang kita nak sebutnya pada tengah hari ni tuan-tuan, dalam masa yang ada ni, seminit lagi, saya nak sebut macam ni. Pertama sekali tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, terima kasih sahabat daripada Brunei yang menonton pada tengah hari ni. Itu saya kata untuk buat live tu. Brunei ada, Siam ada, Texas ada. Texas bukan kilang Texas Keramat tu. No, Texas Amerika Syarikat. Itu keramat kan. Jadi yang pertama saya nak sebut, segera minta ampun dengan Allah. Minta ampun dengan Allah. Sementara masih sihat, masih ada nyawa, kita berubah tuan. Memang kita ada dosa, kita mengaku kita ada dosa macam-macam. Tapi yakinlah Allah Maha Pengampun, insya-Allah Dia akan ampunkan dosa kita. Yang kedua tuan, jangan jemu cari ilmu. Tak kira online ke, offline ke, apa ke, Google Meet ke, Zoom ke apa, jalan. Yang penting tambah-tambah ilmu sikit. Sebab bila duduk majlis ilmu ni, kita ni dicuit-cuit oleh penceramah yang dijemput ni. Kadang terasa aku hari ni, terkena aku hari ni. Itu sebenarnya sama-sama lah, bukan kata penceramah tu tak ada dosa, tak, sama-sama. Cuma nasihat menasihati itu penting. Dan yang ketiga tuan-tuan, apa pun yang kita buat adalah kerana Allah. Kerana Allah. Okey, jangan kerana yang lain, nanti kita akan rugi. Baik, jadi itu sahaja tazkirah zuhur saya pada tengah hari ini secara umum. Sepatutnya kita baca kitab, tapi mungkin bulan depan ada. Bulan tu lagi di sini ada kan? Bulan 10. InsyaAllah. Baik, jadi tuan-tuan, terima kasih banyak semua yang bersama, semua yang menonton, semua yang share, yang bagi gift dan sebagainya. Terima kasih banyak. Dan sebelum saya tangguh, satu saja, lama dah tak datang tuan, lama dah tak berniaga. Kan? Jadi tengah hari ni saya bawa ni, ni pes ikan bakar petai, keluaran restoran Ana Ikan Bakar. Tuan-tuan tahu kan restoran tu? Dekat Kuantan, kat Bangi ada. Ini tuan-tuan, nampak berkilat ni, baru keluar kilang tuan. Saya baru ambil kat atas ni tadi. Owner dia datang jumpa saya, dia hantar 210 pack. Dia bagi kat saya. Sebelum ni kita jual online je, tapi dah boleh kuliah ni, saya pun minta, saya kata bagi kat saya. Dah boleh rentah apa semua ni kan, Selangor ni. Saya kata saya nak. Memang sedap tuan. Dia expired 2 tahun, jangan risau, sampai 2023. Tapi bila tuan-tuan beli, dia akan jadi 2 hari saja. Sedap gila kan. Dia dalam dia ada sambal petai, ada petai yang halus-halus. Dia dah hiris halus-halus, dan cerita dia memang sedap. Saya tak tahu nak kata apa. Dia boleh koyak dan terus tuang atas nasi je. Tuan-tuan nak letak atas ikan ke apa, suka hati tuan-tuan, tapi saya atas nasi je. Lepas tu balon nak dengan apa pun. Harga biasa kita jual RM14 kan. Tapi untuk hari ni kita jual RM15. Tak sungguh, memang saya jual RM15 lah. Pasal yang RM14 tu dia tak masuk pos. Jadi dah masuk pos ni dia jadi RM15 lebih sebenarnya. RM1 lebih pos kot untuk satu. Jadi saya dah bawa depan muka tuan-tuan, kira RM15 lah. Itu je cerita. Tak, RM15 tu pasal senang saya nak kira tuan. Senang nak tukar-tukar duit, itu je. Kalau RM14 kan jadi payah pula kan? Okay, tuan-tuan halalkan lah yang harga tu. Jadi ada kat bonet, siapa nak boleh ambil dan bayar lah ya? Bukan, ini bukan test ke apa, bukan. Ini ambil dan bayar. Aku dah 2 tahun tak kuliah. Jadi ada dekat bonet, siapa nak, harganya RM15 lah, insya-Allah. Baik, itu saja. Terima kasih. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim
li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.